Selamat malam warga Sabah. Nama saya Zainal bin Ajemain. Pada hari ini kita membincangkan seperti banyak yang sedang dibincangkan di media-media massa, di mana ramai orang masih keliru tentang kuasa kerajaan Sabah dan perlindungan Sabah dalam MA63 dan perlembagaan. Pada mulanya kita mulakan dengan perlindungan. Ini diberikan di dalam perlembagaan artikel 161I, di mana dia mengatakan safeguard for constitutional position of the states of Sabah and Sarawak. Lepas itu di dalam 161I dia mengatakan, as from the passing of the Malaysia Act, no amendment to the Constitution. Itu magic word dia, no amendment to the Constitution made in connection with admission atau kemasukan to the Federation of the State of Sabah, or Sarawak. Itu dia katakan. Selepas itu pula dia bilang no shall any modification made. Arti dia satu, tidak boleh diubah dan tidak boleh ada pindaan kepada Constitution Malaysia, perlembagaan Malaysia ini. And dia bilang no shall any modification made, berarti tiada perubahan yang boleh dibuat to the application of the Constitution to the state of Sabah or Sarawak. Tidak boleh. Lepas itu, ini is such that to equate or assimilate the position of the state under the Constitution, di bawah Constitution ini, kepada position of the states of Malaya. Apa arti dia? Arti dia bahawa pindaan yang dibuat tidak boleh merendahkan Sabah dan Sarawak daripada tahap States of Malaya. Apa dia States of Malaya? States of Malaya berarti the Federation of Malaya. So Sabah dan Sarawak tidak boleh diturunkan lebih rendah daripada States of Malaya. Berarti States of Malaya itu the whole lot, yang mana dia melibatkan kerajaan persekutuan. Jadi Sabah dan Sarawak tidak boleh diturunkan daripada lebih rendah daripada States of Malaya. Ini penting kita fahami. So perkataan penting di sini ialah sebaik saja Akta Malaysia diluluskan. Berarti apa dia itu Akta Malaysia? Akta Malaysia itu daripada Annex A Malaysia Agreement. Itu Malaysia Bill. Malaysia Bill setelah diluluskan oleh Parlimen Melaya, dia menjadi Akta Malaysia. Tiada pindaan terhadap perlembagaan bersabit dengan kemasukan Sabah dan Sarawak boleh dilakukan. Pindaan ini pula hanya boleh dilakukan untuk menyamakan kedudukan Sabah dan Sarawak setaraf dengan Persekutuan Tanah Melayu, States of Malaya. Jadi kita asik-asik bertanya, di mana itu setaraf, di mana Melaya itu setaraf dengan Sabah dan Sarawak. Jadi ini berarti apa jua pindaan perlembagaan yang dibuat melalui Annex A MA63 tidak boleh diubah oleh Parlimen
kecuali dipersetujui oleh Dewan Undangan Negeri Sabah atau Negeri Sarawak. Dan perintah dikeluarkan oleh Tuan Yang Terutama Sabah. Bukan berarti kita punya TYT itu buat satu surat, dia sign, dia antar ke Putrajaya. Tidak. Dia mesti melalui Dewan Undangan Negeri. Kita punya TYT, dia take action berdasarkan kepada kelulusan Dewan Undangan Negeri Sabah. Jadi ramai orang keliru ini ya. Dia ingat TYT boleh sign. Tidak. Dan apabila dia sign, dia tidak boleh merendahkan Sabah ini lebih rendah daripada kedudukan Persekutuan Tanah Melayu atau States of Malaya. States of Malaya, adalah Persekutuan Tanah Melayu keseluruhan, bukan Putrajaya saja, bukan Perlis saja, bukan Kedah saja. Jadi inilah Act of Parliament yang telah diluluskan oleh Parlimen Malaya pada 20 hari bulan Ogos 1963. Ini dipanggil Akta nomor 26. Dan di dalam akta ini Malaysia dibentuk. Dia katakan dibentuk dalam clause 2 ini, di mana the states of the federation. Dia gunakan perkataan the states of the federation. Saya sudah buat satu video berkenaan dengan isu ini dan ada di dalam YouTube. Tiada hal di mana the states of the federation shall be the states of Malaya, berarti Persekutuan Tanah Melayu. Yang ini termasuklah di dalamnya Johor, Kedah, Kelantan, apa semua. Dan dia berbeza sedikit dalam B, di mana dia mengatakan the Borneo States. Dia bukan katakan the states of Borneo. Dia katakan the Borneo States. Apa itu Borneo States? Itulah dibentuk oleh Sabah dan Sarawak. Dan yang ketiga, the State of Singapore. Tapi Singapore sudah keluar pada tahun 1965. Dan yang penting lagi di dalam konteks ini ya, apabila kita lihat dua, ketiga, kita lihat di sana dia katakan the territories of each of the state. Now, ramai orang keliru. Dia mengatakan pasal territories ini dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Melayu dia dipanggil wilayah. Ramai orang keliru. Dia katakan bahwa wilayah ini lebih kecil. Tapi dia tidak baca MA63. Kalau dia baca MA63, dia tahu dalam section 4, part 2, Annex A of MA63, section 4, 2, dia sudah katakan the states. 3, dia katakan the territories of the state. Nah, kenapa dia buat begini? Dia macam begini ya. Di dalam undang-undang ada yang dipanggil sovereignty atau kedaulatan. Sovereignty and jurisdiction, dia go hand in hand. Kenapa dia go hand in hand? Sovereignty mengatakan satu country. Jurisdiction atau dalam konteks ini wilayah, atau dalam konteks ini dia panggil the territories, itulah dia punya boundary. Pasal dalam undang-undang juga ada yang apa yang dipanggil sovereignty over, entitled to. Sovereignty over berarti kau ada kedaulatan atas. Title to berarti kawasan. Termasuk juga the territories. Territories inilah wilayah. Tapi masalah kita ini, nanti dulu ini masalah kita ini, apabila
kita tidak dapat bezakan tafsiran dalam bahasa Inggris dan tafsiran di dalam bahasa Melayu. Now, kalau kita tidak faham, kita tengok MA63 kembali. Lepas tu kita tengok artikel 11 di dalam MA63, di mana dia mengatakan, if there is any dispute di dalam MA63, if there is any dispute, atau bila ada bercanggahan, bila ada masalah di dalam MA63, the English version prevail. Baca dalam artikel 11. Jangan tidak baca. Lepas tu sudahlah, kita tidak baca, kita buat tafsiran kita sendiri pula. Ini masalah kita di Sabah ini. Terlampau ramai orang pandai. Baca tidak mau. Pandai ikut suka dia. Jadi MA63 sendiri mengatakan bahawa the English version prevail. Berarti bahasa Inggris itu didulukan, bukan bahasa Melayu. Now, kalau kita lihat di sini, Territory number 1, Federation of Malaya. Territory number 2, Sarawak. Territory number 3, Sabah. Jadi inilah the States of Malaya. Territory number 1 itu sama juga States of Malaya. Borneo States, bukan States of Borneo. Dia cakap Borneo States. Borneo States berarti 2. States of Malaya 1. Bukan yang 13 tu, 13 state. Jadi ini semua silap. Ini semua kita keliru. Pasal tak pandai membaca. Ini masalah dia. Jadi 3 wilayah. The territories of the states in clause 2. Artinya wilayah. 1 wilayah Melaya, 1 wilayah Sarawak, 1 wilayah Sabah. Kau punya sovereignty lain, kau punya jurisdiction lain. Jangan kamu orang campur aduk. Dalam bahasa Melayu semua sama. Ini masalah kita ini. So the territories of each of the state mentioned in clause 2. Ada territories comprised therein immediately before Malaysia Day. Ini kita petik daripada Federal Constitution 1970, sebelum perubahan pada 1976. So kekeliruan tafsiran bahasa ini antara bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Contoh, state, country, and nation. Dalam bahasa Inggris sama, tapi dalam bahasa Melayu dia lain-lain. State itu kena consider macam Perlis, country itu kena consider macam Malaysia. Now, territories, region, and province. Dalam bahasa Inggris sama, dalam bahasa Melayu lain. Macam wilayah ini, diorang ingat macam wilayah Kesedar, wilayah Pahang Tenggara. Itu Felda punya wilayah. Bukannya macam Sabah as a state, as a negara. Itu yang orang banyakkan silap. Lepas itu, kau tengok di dalam WhatsApp, kau tengok di dalam macam alternative media ni, kan? Kau nampak tu, bila diorang berbincang, pusing-pusing macam headless chicken. Nggak tahu tujuan. Semua ni memandai-mandai, mau buat interpretasi dia sendiri. Tapi baca tidak. English pun ramai yang tak faham. Nah, bahasa Inggris semua maksudnya sama. Bahasa Melayu semua berbeza. Jadi bahasa mana kamu pakai? Baca balik artikel 11 MA63.
di mana dia mengatakan bahwa the English version prevail. Tiada lagi kamu orang punya pengertian. Kalau itu pun tidak mengerti, jangan read the rest of it. Lagi kamu bingung. Now, MA63 dibuat dalam bahasa Inggris. Perlembagaan asal dibuat dalam bahasa Inggris. Tafsiran dibuat dengan maksud berbeza. Ini menimbulkan kekeliruan kepada semua pihak. Mungkin dibuat secara sengaja. Pasal diorang tidak mau orang Sabah dan orang Sarawak faham apa itu state, faham apa itu wilayah. Ada orang tidak mau Sabah dan Sarawak ini faham. Ada sebab-sebab tertentu. Nanti saya perjelaskan sedikit. So, kenapa? Now, kita tengok the approximate extent of Sabah and Sarawak territorial water. Ini kita punya territorial water. Melaya tiada. Sabah Sarawak ada. Ini diberikan oleh Ratu British pada tahun 1954. Melaya sehingga tahun 84 baru dia wujudkan Economic Exclusive Zone 200 km. Ini yang dibagi oleh Queen mengikut UNCLOS adalah 350 batu dari pantai. So, Sabah dan Sarawak saja yang ada ini. Even Brunei tiada. Pasal apa? Brunei pada tahun 1954 masih lagi tanah naungan atau tanah lindungan British. Begitu juga Melaya. Melaya tanah lindungan British, bukan tanah jajahan British. Itu orang UMNO yang mau seluruh negara ini paham yang UMNO lah pembebas negara daripada penjajah British. British tidak pernah menjajah Melaya. Itu makanya Melaya tiada continental shelf. Sehingga tahun 1976 itu pun continental shelf Sabah dan Sarawak yang diorang ambil. This is one of the things yang saya mau kasih tahu. Kenapa diorang mau buat perubahan? Now, dia buat perubahan ini kerana dia mau wujudkan apa dipanggil Economic Exclusive Zone. Yang biru gelap ini, itu dipanggil Economic Exclusive Zone. Now, kalau kita perhatikan di sana, ada orang dari Sabah ini yang pandai-pandai ini, ia mengatakan bahawa Pak La pada tahun 2009 bagi teritori Sabah dan Sarawak, yaitu blok LNM, kepada Brunei. Kamu nampak dari peta ini. Peta ini jelas menunjukkan bahawa itu kawasan Brunei. Itu blok LNM itu Brunei punya. Cuma Mahathir pandai-pandai pergi ambil. Nah, pandai-pandai pergi ambil. Lepas itu, bila Brunei dapat dia punya independence in 1984, dia submit pergi UNCLOS. UNCLOS bagi dia pasal depan rumah dia apa? Bukan depan rumah Sabah. Tapi ada orang di Sabah ini mandai-mandai bilang itu Sabah punya. Baca pun tidak. Lepas tu kau mau bergaduh dengan kau punya jiran. Bila membaca pun tidak. Inikah apa ini? Kita punya pemimpin yang bertanggung jawab. Baca pun tidak.
tapi mengaku-mengaku dia punya. Itu bodoh punya pemimpin. Saya cakap itu pemimpin bodoh. Jadi ini kamu nampak itu blok LNM. Blok LNM itu di atas. Di bawah sikit itu Economic Exclusive Zone. Itu depan rumah siapa? Rumah Yong Teck Lee, rumah Sigapari, atau itu di depan rumah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Brunei. Kamu orang ini ya. Kamu tidak bising bila Kuala Lumpur ambil kau punya perairan ini, kau punya continental shelf ini, dia ambil. Lepas tu dia kasih ini mengikut Emergency Essential Power Ordinance No. 7 1969. Dia bagi kau 3 nautical mile. Ini Queen sudah bagi tahun 54 kepada Sabah dan Sarawak. Ini Putrajaya atau Kuala Lumpur ni mandai-mandai pergi ambil. Lepas tu dia kasih sama kau apa? Okey, kau ambil ini 3 nautical mile. Pergi main jauh-jauh. Ingat orang Sabah ini, semua orang Sarawak ini orang apa? Sampah. Kamu orang boleh curi siap begitu. Dia ambil pun begitu, dia tidak juga dapat berkuasa di atas continental shelf. Pasal apa yang Queen bagi tahun 54? Dengan kuasa darurat, dorang ambil. So, pindaan perlu supaya kerajaan pusat berkuasa penuh ke atas Sabah dan Sarawak. Pindaan apa? Itulah pindaan 1/2. Kenapa? Diorang buat Akta Pelantar Benua 1966. Diluluskan. 6 bulan sebaik saja Singapura meninggalkan Malaysia. Terus diorang ambil. Namun tidak boleh berkuasa di Sabah dan Sarawak. Macam orang Kuala Lumpur ini, orang Putrajaya ini, tidak pandai baca undang-undang. So, Kuala Lumpur gunakan kuasa darurat untuk wartakan penguatkuasaan akta ini, namun masih tidak boleh berkuat kuasa. Now, Akta Pembangunan Petroleum 1974. Kamu orang pun sudah nampak Tengku Razali punya video itu, bukan? Apa dia cakap? Dia cakap, diorang perlu ambil pelantar benua untuk minyak dan gas. Untuk siapa? Untuk UMNO, bukan? UMNO pula. Macam Bapak UMNO punya. Ini Sabah dan Sarawak punya. Selama pengkajian yang saya buat, tiada orang yang melawan kepada Putrajaya atau Kuala Lumpur. Tiada orang. Kecuali Tun Mustafa. Berani Tengku Razali turun di KK. Apa Tun Mustafa bilang? Kau pulanglah. Itu pasal diorang mau kasih jatuh dia ni. Tahun 76, 75. 76. Pasal dia berani lawan. Nah, tapi itu pun Petroleum Development Act ni, atau Akta Petroleum 1974 tidak boleh dilaksanakan sebab pelantar benua bukan milik kerajaan persekutuan. Masih tidak boleh. Fras diorang di KL. So, pindaan terhadap artikel 1, 2 dan 3 perlu dilaksanakan supaya kerajaan persekutuan mempunyai kuasa penuh ke atas Sabah dan Sarawak. Itu beliau. Itu yang diorang buat untuk merampas kita punya harta ini. Jadi, Melaya jangan ingat kau terlepas satu kali 1976. Lepas itu tiada lagi orang yang boleh berfikir di Sabah dan di Sarawak. Ramai liau. Jadi, ini gambar Malaysia. Now,
apabila mereka tukar artikel 12 di dalam Federal Constitution, ini terjadi. Tadi ada 3 wilayah bukan? States of Malaya, Borneo States, ada 3. Dengan pindahan artikel 12 Federal Constitution pada 1976, dia jadi satu wilayah, wilayah Malaya. So the whole of Malaysia now menjadi wilayah Malaya, Malaya Territory. Jadi bila dia jadi wilayah Malaya, arti dia kau punya pelantar benua itu semua termasuk di bawah Malaya. Begitu pada orang rampas ni liau. So the states of the federation shall be Johor apa semua, termasuk Sabah dan Sarawak. So kita diturunkan pangkat daripada satu negara kepada satu negeri di dalam Malaya. Woi, coba pikir dengan waras, pikir dengan waras. Macam mana diorang masukkan kita di dalam wilayah Malaya? Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tidak pernah kita sign. Macam mana diorang masukkan kita di sana? Tidak boleh bukan? Jadi kita punya pemimpin-pemimpin sejak tahun 1963 yang tidak buat apa-apa tentang hal ini. Bukan? Tahun 76, kenapa boleh tembus? Pasal Tun Mustafa sudah dijatuhkan. Senang hati kamu. Tun Mustafa karena jatuhkan. Supaya apa? Kita boleh dijadikan Malaya. Siapa punya bodoh? Kalau yang masih hidup lagi sekarang ini, sekarang saya mau tanya, siapa punya bodoh? Jangan bilang itu durang ada kuasa. Ada kuasa apa? Kau ada perjanjian Malaysia. Kalau itu pun kau nak pandai baca, jangan cakap. Tiap kali kamu orang bercakap, nampak bodoh kamu. Now, pindaan terhadap artikel 12 dan 13 menjadikan Sabah dan Sarawak di dalam wilayah Malaya. Berarti kerajaan persekutuan mempunyai kuasa penuh ke atas Sabah dan Sarawak. Apa aja diorang mau buat. Pindaan Perdana Menteri melihat Sabah sebagai satu dari 14 negeri di Malaysia. Bukan Malaysia dibentuk oleh 3 negara seperti yang terkandung di dalam Malaysia Agreement. Okey? Kamu nampak itu? Diorang buat kita. Kau bacalah Hansard, 12 Julai 1976. 12 Julai beliau. Itu kapal terbang baru jatuh, 6 hari bulan 6. Tidak sampai seminggu, itu kapal terbang jatuh. Terus diorang ambil. Nampak itu? Kita punya YB di parlimen tu masih bingung-bingung lagi. Bukankah? Dan minit sudah begitu, diorang ambil, diorang rampas. Inilah ini yang duduk di Putrajaya. Masih lagi duduk di Putrajaya. Jangan dia bilang, oh itu saya tidak tahu, bukan masa saya. Si Muhyiddin itu berapa lama sudah di Putrajaya? Mahathir itu kenal kita. Gembirangnya melangit. Begitu juga. Ini bersatu ini daripada UMNO juga. UMNO yang merampas ini. Sama juga. Jadi kamu orang ingat, oh kami orang di Malaya, kami bayar, kami punya income tax. We are not the one who steal.
Tapi kau drive di highway, kau pakai itu KLIA, turun naik kapal terbang. Kau ingat itu duit dari mana? Hah? Alasan pindaan adalah untuk menyusun semula nama-nama negeri di Malaysia. Baca Tuan Sat, itulah yang Husin On cakap. Masa itu Husin On Perdana Menteri. Siapa timbalan dia? Tu Mahathir. Tuhan kasih panjang dia punya nyawa. Kenapa? Dia tengoklah semua ni. Pindaan ini menurunkan status Sabah dari sebuah negara yang membentuk Malaysia kepada sebuah negeri yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Kamu paham ke ini? Sampai mana kamu mau jadi budak? Ini sebenarnya bercanggah. Pindaan artikel 12 yang dilakukan bersama 29 pindaan perlembagaan yang lain. 29 dalam satu sitting. 30. Dia orang mau tutup ni semua. Kau kena bincang 30. Lim Kit Siang yang against ini. Tapi berkenaan dengan pindaan 12 dia tidak cakap pun. Kamu orang tinggallah itu Hansat. Ada Lim Kit Siang cakap pasal 12. Atau dia cakap about liberty. Artikel 5. Ada dia cakap pasal 161E. Tiada. Bacalah. Baru kamu paham. Ini baca pun tidak mau. Tapi memandai cakap. Nah, perbincangan lebih bertumpu kepada pindaan yang tidak berkait dengan artikel 12. Jadi janganlah orang macam Lim Kit Siang diambil kredit pula. Tiada liau. Silap kau. Kau ingat orang tidak baca kan? Walaupun ada berbincang dengan kerajaan Sabah, namun tiada kelulusan DUN kepada pindaan. Tiada. Jadi Husin On ini main radu saja. Oleh itu pindaan ini adalah bercanggah dengan perlembagaan. Apa percanggahannya? Itulah 161E yang mana dia katakan tidak boleh ubah. Sekian. Terima kasih.